Terima kasih Puan ya. Selamat petang dan selamat sejahtera kerana dapat bersama pada petang ini. So tajuk yang saya pilih untuk hari ini ialah perbezaan di antara guru yang baik dan guru yang hebat. Memang kita semua dalam kalangan guru yang baik. Good teachers and a truly great teacher. Kita sememangnya kita guru yang akan mengajar, beri fokus kepada PDP kita dengan yang terbaik. Tetapi bila kita lihat satu piramid dan di puncak piramid itu kita tahu bahawa selain daripada kompetensi kita untuk mengajar adalah banyak aspek yang lain. So yang ada di puncak itu adalah yang merupakan yang menjadikan kita the truly great teacher. Dan kita sudah pastinya dapat ingat tentang guru-guru yang mengajar kita semasa kita di sekolah. Kita ada ramai guru yang baik, tapi yang mana di antara mereka kita tahu adalah di peringkat hebat, fantastic, a great teacher. Dan saya lihat juga ada penulisan tentang tajuk ini, what if there were no teachers? Bolehkah sekolah berfungsi? Ini satu soalan untuk kita semua. Pernah saya ditanya bahawa kalau murid hanya belajar tuition saja, dapat keputusan yang baik, adakah itu boleh menggantikan sekolah? So saya sebut bahawa dinamik sekolah itu berbeza daripada pusat tuition dan sebagainya. Atau homeschooling, ataupun yang belajar di lot kedai. So, kerana di sekolah, ia bukan saja berkaitan dengan nak dapat keputusan yang terbaik, tapi sebaliknya, ialah holistic development of the child secara keseluruhan. Dapat bertemu dengan rakan-rakan, dapat keluar ke padang, dapat hadir dalam aktiviti ko-akademik dan sebagainya peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekolah. Segala itu menjadikan persekolahan itu satu pengalaman yang terbaik untuk anak murid. So, dalam semua itu termasuklah having the best teachers, having mempunyai guru yang sentiasa berjiwakan tentang kebajikan murid. Sebab itu tugas seorang guru bukan semua orang dapat laksanakan. Okey, kita ke slide yang berikutnya. So ada beberapa atribut beberapa sifat di antara seorang good teacher and a truly great teacher yang menjadi inspirasi kepada murid-murid. Yang pertama ialah belas kasihan, compassion. Bukan saja compassion terhadap murid, tetapi juga compassion atau belas kasihan terhadap guru lain, staf sekolah yang lain yang bekerja di pejabat, security dan sebagainya. Dan juga belas kasihan dengan ibu bapa. Sistem pendidikan di negara kita menghadapi banyak cabaran post-pandemik. Dan kadang-kala ada masanya kita terlupa juga bahawa pandemik telah bawa satu keadaan yang berbeza dan pendidikan dan persekolahan sudah berbeza daripada pra-pandemik. Kalau kita lihat kehadiran ke sekolah, kalau kita lihat kehadiran untuk peperiksaan, dan kalau kita lihat dari perspektif kepentingan pendidikan berbanding dengan sebelumnya, maka kita harus jangan lupa
sebagai pendidik, perkara yang berlaku kepada mana-mana sistem pendidikan maupun di negara kita atau negara lain banyak dipengaruhi oleh pandemik. Untuk kita keluar daripada kesan pandemik ini, ia tidak seperti apa yang kita jangkakan. Keadaannya sudah biasa, maka semuanya kena biasa. Tidak, kerana pandemik telah banyak juga mencacatkan kehidupan keluarga dan juga anak-anak. So, untuk kita balik ke normality atau normal akan mengambil masa. Kita sebagai guru, jangan lupa kita kena faham. Of course, jangan risau ya tentang 5% yang ambil kesempatan untuk tidak hadir. Kita lebih risau tentang 95% yang sebenarnya kalau dia tidak hadir, memangnya ada sebab yang tertentu. Dan saya belajar ni daripada pengajian saya, di mana pensyarah saya dia kata, dalam satu dewan, kalau ada 100 orang murid, kita boleh sebut tentang isu meniru. Tapi jangan lupa, tak perlu sebut banyak sangat kerana yang meniru hanya mungkin 5%. Tapi kita tidak mau mengganggu emosi atau fikiran 95% lagi. Tapi setakat kita kata meniru itu adalah satu kesalahan dan sebagainya cukup. Right? So, sama juga kita tahu bahawa pelajar ada yang akan mengambil kesempatan untuk tidak hadir. Tapi dalam kalangan itu tidak ramai. Mungkin 5%. So, kalau murid kita tidak hadir sekolah, kita cubalah tahu what are the actual reasons. Ini satu contoh daripada banyak isu-isu lain yang mempengaruhi pembelajaran kanak-kanak atau kehadiran ke sekolah atau latar belakang apa yang berlaku di rumah tentang makanan dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan mungkin dah banyak kali dengar saya sebut bahawa think Maslow before Bloom. Think Maslow before Bloom. Kita semua pernah dengar tentang hierarki keperluan Abraham Maslow. Asasnya ialah keperluan fisiologi. So kalau keperluan fisiologi itu kita ambil kira, baru yang lain mudah untuk kita capai. Hari ini, kalau kita turun ke sekolah-sekolah di kawasan tertentu, ada murid yang tidak hadir, bukan kerana apa, juga kerana kelaparan. Dan ini bukan saja berlaku murid sekolah rendah, tetapi juga sekolah menengah. Kadang-kadang kita terpanggil untuk berfikir, mungkinkah perlu ada rancangan makanan tambahan juga untuk murid-murid sekolah menengah. Kerana mungkin cabaran yang sama berlaku di sekolah menengah. So bagi seorang guru, a great teacher, kita harus mengutamakan sifat yang saya sebut ni. Yang pertama tadi belas kasihan. Yang kedua, kegairahan. Enthusiasm yang terpuji tentang kanak-kanak dan pembelajaran. Dan perkara ini pun saya pernah sebut. Saya ingat yang minggu lepas dan minggu sebelum itu. If you do not love children, don't join teaching. So suka tak suka, kita kena ada satu passion for children dan untuk mengajar, untuk pembelajaran, for learning. Kalau kita tak ada passion ini, kegairahan ini, mungkin kita tidak, bila nak datang ke sekolah setiap hari, kita rasa macam satu yang membawa stres. So, untuk kita kekal hadir untuk tugas kita, kita sentiasa kena ada yang dalam diri kita, dalam jiwa kita tu kegairahan ini atau passion for learning and children. So, bina passion ini. Yang ketiga, pemahaman. Ini yang saya sebut juga bila saya sebut tentang belas kasihan tadi.
kita sebagai guru kena faham tentang latar belakang, tentang apakah cabaran murid-murid kita dan kebolehan mereka. Sudah lepas zaman-zaman kita mudah untuk label. Tahun 60-an, 70-an, guru boleh gunakan istilah-istilah seperti you're stupid, anda bodoh. Tapi hari ini kita sudah, bukan hari ini, dah beberapa tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita dah berhenti menggunakan label-label sebegitu. Because setiap murid ada kelebihan dia. Tahun pertama saya jadi guru pada tahun 1980, saya mengajar kelas yang 2J. Dalam kelas itu ada seorang murid, dia nakal. Dan saya denda dia secara fizikal. Lepas itu saya rasa kecewa. Saya rasa kecewa kerana kenapa budak itu buat begitu ya? So saya panggil murid itu dan saya duduk di kantin bersama. Saya order minum, kami cakap. Dan bila saya selidik tentang latar belakang, bapa dia dah meninggal dunia, abang dia ada dalam penjara dan mak dia saja yang jadi menanggung keluarga. Saya muda masa tu, umur saya dekat 21, 22. Baru saya bertekadlah pada hari itu. Saya kata, macam mana pun saya tak akan gunakan cara begitu dalam menghadapi, nak membetulkan kalau ada kesilapan dalam kalangan murid. Kerana saya dapati understanding, pemahaman ini sangat penting. Kerana bila kita cakap dengan murid, baru kita akan dapat maklumat sebenarnya apa yang berlaku di rumah. Dan dalam siri saya ingat pada bulan Jun atau Julai, saya buat pembentanan, tajuk hari itu ialah Let's Talk About Children. So, di negara Finland, Let's Talk About Children ini adalah satu perkara yang diutamakan. Di antara ibu bapa, di antara guru, pihak kepimpinan sekolah. Untuk memahami cabaran yang dihadapi oleh murid. Atau nak tahu latar belakang, their background, their struggle and their abilities. Understanding about children is very important. Ini bukan zaman 60-an dan 70-an. Zaman dah berubah. Dan ini generasi yang berbeza. Ada orang kata generasi yang muda ni adalah generasi strawberry. Dia orang tak boleh tahan lasak. Tetapi kita harus faham, dia membesar dalam zaman yang berbeza daripada kita. Kita tidak boleh membandingkan di antara zaman 60-an, 70-an dan sebagainya. The Z generation dan sebagainya. Right? So, inilah cabaran kepada kita sebagai guru, belas kasihan, kita harus ada passion atau kegairan, kita harus ada pemahaman yang mendalam, kita cuba memahami, yes, kita sibuk, kadang-kadang kita tak ada masa, kita nak cepat masuk kelas dan habiskan sukatan atau silabus. Tapi jangan lupa, itu adalah good teacher. Good teacher baguslah kita ke arah itu. Tapi to be a great teacher, inilah icing on the cake yang kita perlukan. Kalau kita tidak ada DNA untuk nak mengetahui itu, marilah kita pinjam DNA daripada rakan guru yang lain. Supaya kita jadi sebegini. Kita ada ciri-ciri ini, kita ada sifat-sifat ini, kita ada atribut ini. Kita yang keempat perlu sabar. Bukan saja sabar dengan murid, tapi juga sabar dengan pihak sistem pendidikan, birokrasi dan ibu bapa. Kalau kita boleh jadi orang yang selalu komplain. Dari tahun pertama kita bertugas sampai bila pun ada orang yang jadi raja komplain. So, dude, we will always be complaining.
Tapi kita perlu kesabaran kerana dalam mana-mana sistem pendidikan sudah pastinya ada cabaran. Sudah pastinya ada cabaran. So, be patient. Kesabaran ini adalah satu ciri yang amat kita kena ada lah pada diri kita. Intonasi suara kita pun boleh mencerminkan kesabaran kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya sebut dalam 4 ciri-ciri ini, kalau lihat gambar raja di sebelah kanan tu, the spectrum of empathy. Kalau kita pity, we must have pity also. Di tempat yang sememangnya perlu kita pity. I'm sorry for you. Itu melambangkan pity. Sympathy. I feel for you. Kita rasa. Ya. Kadang-kadang cikgu pun menghadapi banyak cabaran. So we must feel for them. Ada cikgu yang duka lara kerana kita gunakan istilah duka. Suami mengajar di tempat lain, isteri di tempat lain dan sebagainya. Dan empathy ini, I feel with you. Apa yang I can wear your shoes. Dan compassion ini, belas kasihan ini, saya terpanggil, saya juga turut sedih. I'm moved by you. So 4 spektrum daripada spektrum ini, 4 aspek ini kita harus ada dalam diri kita sebagai guru. We are very important people. Every teacher matters. Last week itu tajuk saya. Do teachers matter? We matter. We are planning the future of the country. Right? Ya, doktor boleh rawat seorang murid. Tapi kita guru. Kita guru ni guru rawat. Orang lain, dia juru rawat. Kita guru rawat. Bagaimana kita rawat? Kita rawat melalui belas kasihan. Kita rawat melalui passion dan kegairan mengajar. Kita rawat melalui pemahaman. Kita rawat melalui kesabaran. That's the sifat seorang great teacher. Next slide, please. So, ada satu pepatah orang Jepun. Better than 1,000 days of diligent study is 1 day with a great teacher. So kalau daripada saya pun hari ini anda bawa balik satu istilah ke satu perkara yang saya sebut dalam diri kita, kita boleh buat refleksi. Better than 1,000 days kita belajar sendiri is 1 day with a great teacher. Kita habiskan sehari dengan guru yang mempunyai pengaruh yang tinggi. So yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh lari jadi contoh. Kita ada banyak ungkapan dan peribahasa tentang ini. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari dan sebagainya. Ini semua ada dia punya message. So murid ni macam sponge. Students will soak up the actions of guru macam sponge. Apa you buat? Dan ini juga sama untuk pemimpin, pengetua sekolah ke, atau pengetua di mana-mana, atau pemimpin di mana-mana. Anda kita sentiasa diperhatikan. So kalau cikgu kata jangan merokok, you must walk your talk. Jangan pula cikgu merokok. Pak selalu cakap pada murid, jangan merokok, jangan merokok. Lepas tu dia pula ada vape. So we cannot. You cannot cakap lain, bikin lain. You have to walk your talk. So kita sentiasa diperhatikan daripada rambut sampai ke kaki. Apa kita pakai, bagaimana bahasa, adab bahasa kita, tertib bahasa kita, parking kereta kita, bahasa yang kita gunakan dalam kelas dan sebagainya. Segalanya kita perhatikan. Murid ingat dia macam sponge. Apa juga cikgu buat, dia resap semua. So, kalau kita buat yang tak betul, garantilah murid akan sudah pastinya ikut juga. So, kita cikgu tak ada pilihan. Kita pilih untuk jadi cikgu. Tak ada siapa pergi tarik kita dari rumah kita. You kena jadi cikgu. Tak ada.
Kita yang pergi tolong Google, kita yang kata, I want to be a teacher. So once you are a teacher, then kita tak ada pilihan untuk tunjuk teladan dan contoh yang terbaik. Dan yang keenam, komunikasi antara generasi, selang budaya dan selang generasi. Lebih lagi pada negara kita yang satu negara yang majmuk dengan warna-warni dia daripada kebudayaan, daripada bahasa dan sebagainya. Mungkin itulah intipati yang menjadikan kita satu negara yang berbeza daripada negara lain. So bukan saja memahami budaya dan intergenerational, nak merapatkan intergenerational gap, ya, jurang di antara generasi, itu menjadi tugas kita sebagai guru. Kita yang paling boleh touch base dengan murid. Kadang-kadang ibu bapa pun tak boleh touch base dengan murid, tapi cikgu boleh. So bukan saja komunikasi selang budaya dan generasi dengan murid, tapi juga dengan staf lain dan pihak kepimpinan sekolah dan juga pihak-pihak yang lain. Dan yang terakhir, jangan lupa, kita tidak akan capai apa jua pun kalau kita tidak berusaha. So usaha daripada guru untuk dapat yang terbaik, untuk buat yang terbaik di sekolah adalah sangat-sangat penting. If a teacher shows students that they truly care, students will do the same. Kalau kita buat kerja dengan usaha dan tekad yang terpuji, murid pun akan ikut sama. Tapi jangan cakap pada saya, Dr. Mahinda, sekolah saya macam-macam saya cuba, murid masih lagi ada yang ingat, sudah pastinya 5% itu ada. 5% itu akan cuba meniru. Tapi jangan kita meletakkan 5% sampai kita lupakan yang 95%. Dan banyak kali juga saya sebut ayat ini. With children, you tell, and you tell, and you tell. Dengan kanak-kanak, kita cakap, dan kita cakap. Yalah, kanak-kanak akan komplain. Tapi itu sememangnya kita harus amalkan. We tell, it's okay. Itu menjadi tugas kita. Our job is to tell. Remind, gentle reminder. You can't do that. You have to do it like that. You kadang kata pintu. That are all our gentle reminders. Kita cikgu. Next slide, please. So remember, banyak penulisan tentang cikgu. Minggu lepas pun saya kongsi tentang cikgu Chi Hising ini, yang menjadi guru sains yang hebat zaman saya di sekolah. Dan saya juga paparkan satu memento yang diberi oleh murid saya 40 tahun dahulu. Thanks for all you have done. Murid-murid sentiasa akan menghargai kita. Staf kita akan sentiasa menghargai kita. Dan saya pernah sebut, bila staf tinggalkan organisasi, bukan dia tinggalkan organisasi, dia tinggalkan pemimpin. So kalau kita jadi pemimpin, maupun pemimpin sekolah, pemimpin pertengahan di sekolah, atau guru sekolah, kita memimpin murid, ya, kita nak bagi yang terbaik. Next slide, please. So banyak penulisan tentang buku-buku. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada peluang, carilah mana-mana satu buku yang membawa satu kesan kepada jiwa kita, because reading is thinking. Next slide, please. So tuan-tuan dan puan-puan, inilah perkongsian saya pada hari ini. If the youth of a society is educated, the future is born. Saya boleh kongsikan ilmu dengan anda, kerana ilmu itu boleh kita perolehi daripada pelbagai sumber, daripada makalah, majalah dan sebagainya. Remember, it is easier to build strong children than to fix broken adults. We always have to be positive. Kita bukan nak melahirkan semua jurutera atau doktor. Kita nak melahirkan warga negara yang baik. Itu matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Akhir sekali, if children can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya.
Pada hari ini sekian, terima kasih dan terima kasih kepada semua yang dapat bersama pada hari Jumaat. Thank you.